لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين آمين. Pertama saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan saya juga dalam proses kita bersama pada pagi ini untuk meneruskan usaha kita mewujudkan taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu yang kita lakukan, walaupun kita lakukan secara online ataupun berada di atas talian. Kita harap ni dikira sebagai antara majlis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dikira sebagai taman-taman syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung perbincangan kita daripada kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita selesai tentang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dengan surah Al-Haqqah. Kita telah cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan pertaruhan dalam surah Rum. Dan cerita pasal Osman bin Affan, pasal kalimah yang terakhir, tumpahnya darah Osman bin Affan oleh oleh pemberontak Khawarij dalam surah Al-Baqarah. Kita cerita semalam pasal Sayyidina Ali bin Abi Talib, juga pembunuhan beliau berakhirnya dengan ayat Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita dengan seorang lagi sahabat Nabi, kalangan ahli salaf, daripada kaum salaf bersama Al-Quran, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, pertama ni kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan rahmatnya Tuhan masih berikan kita hayat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih lagi berikan kita umur, kesihatan, kita berada di rumah. Apapun, kita juga mendoakan keselamatan, kesejahteraan diri kita dan rakan-rakan kita. Dan tentunya kita juga mendoakan kesejahteraan serta mengucapkan takziah kepada mereka yang telah pun meninggal dunia akibat kerana wabak COVID-19 ini, COVID-19 ini. Mudah-mudahan ujian Allah kepada mereka dan ahli keluarga mereka Allah Ta'ala kira sebagai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang kehilangan ahli keluarga dalam tempoh ujian sekarang. Tambahan pula saya melihat orang-orang yang diuruskan dalam COVID-19, kawan-kawan saya juga menjadi pegawai agama. Tahniahlah kepada rakan-rakan di Perlis, di wilayah Jawi dan sebagainya, menguruskan jenazah-jenazah mereka yang terkena wabak COVID-19 ini dengan penuh dedikasi. Dan satu ujian yang besar kita lihat daripada mula mereka masuk ke hospital sampai ke liang lahat, 2 minggu lebih ataupun sebulan namanya tidak dilihat oleh ahli keluarga. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada ujian-ujian yang demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, tidak diuji kita dengan ujian yang tak mampu kita hadapi. Baik, seterusnya insya-Allah pada pagi ni kita akan masuk tentang satu lagi cerita kaum salaf bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat beberapa perbincangan kita berkaitan dengan seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang besar, terutama dalam bidang Al-Quran. Kalau kita biasa dengar Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, salah seorang daripada orang yang banyak kita katakan perbincangan berkaitan dengan Al-Quran. Tapi sebenarnya satu lagi kita kena tokoh yang hebat, iaitu sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini lagi orang kata lagi otai lagi daripada atas lagi, masuk daripada sudut seniority. Abdullah Ibnu Mas'ud lagi awal pengislamannya dan lagi banyak umurnya berbanding dengan Abdullah Ibnu Abbas. Perbincangan kita pada pagi ini
iaitu kita akan melihat biodata dan jasa Abdullah ibn Mas'ud kepada Islam. Sangat besar jasanya. Kata Ali bin Abi Talib, aku melihat Kufah, iaitu satu tempat wilayah Islam ataupun tempat pemerintahan Islam satu masa dahulu, aku lihat penuh dengan ilmu yang didasari oleh Ibnu Mas'ud tersebut. Kata Ali bin Abi Talib, Kufah satu bandar yang besar, berkembangnya ilmu sampai kepada kita pada hari ini. Dan kita lihat siapa tokoh yang memberikan jasa besar dalam perkembangan ilmu di Kufah, Abdullah ibn Mas'ud. Juga kita akan lihat kisah pengislaman Abdullah ibn Mas'ud, kisah yang agak menarik, dan juga Abdullah ibn Mas'ud ini di antara orang yang terawal sekali memeluk ajaran Islam. Dan serta kita akan melihat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan nanti kita akan lihat berkaitan dengan ayat Al-Quran bersama dengan Ibnu Mas'ud ini, dialog spontan yang dikeluarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, oleh Ibnu Mas'ud ini bersama dengan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Spontan lisan dia mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Cakap aja keluar ayat Al-Quran, cakap aja keluar ayat-ayat Al-Quran. Dan ibrah lah kita akan lihat di penghujung sekali pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada tokoh yang besar ini, iaitu Ibnu Mas'ud. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, kita akan sambung, akan masuk perbincangan kita. Okey, Abdullah ibn Mas'ud. Kita akan melihat biodata dia terlebih dahulu. Abdullah ibn Mas'ud merupakan seorang pemuda yang berasal daripada kota Mekah. Dia berasal daripada kota Mekah, dan dikatakan beliau ini orang yang ke-6 yang masuk ke dalam ajaran Islam. Orang yang ke-6 antara orang yang awal. Dan juga beliau wafat pada tahun 633 Masihi. Kehidupan beliau banyak berjasa kepada Islam. Di antara kisah kehidupan yang dilalui oleh Abdullah ibn Mas'ud, iaitu pada masa remaja dia, kehidupannya siapakah dia? Dia orang biasa dia ketika remaja dia, merupakan seorang penggembala kambing. Dia penggembala kambing. Setelah kejujuran dia dikenal pasti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ada kisah nanti kita akan masuk tentang pengislaman dia, kejujuran Ibnu Mas'ud walaupun sebelum Islam lagi, dan dikenali oleh Rasulullah serta Abu Bakar. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud menawarkan diri untuk berkhidmat sebagai pembantu peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jasa-jasa beliau ataupun usaha yang dilakukan oleh beliau, beliau pernah memegang jawatan sebagai pentadbir awam di masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah memegang jawatan ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan Uthman ibn Affan. Dan bakat kepimpinannya, walaupun orang yang dikatakan tokoh dalam bidang Al-Quran, tetapi mempunyai kepimpinan yang tinggi, setanding dengan seorang lagi sahabat-sahabat, setanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya sahabat yang terkemuka dalam Islam, iaitu Muhammad ibn Maslamah. Bolehlah ada kesempatan kita akan lihat siapakah Muhammad ibn Maslamah nanti pada sesi yang lain. Dan pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Abdullah ibn Mas'ud dia bertugas di Kufah untuk mengajar agama Allah Subhanahu wa taala di sana. Akhirnya berkembang ilmu di Iraq dan sebagainya. Jadi ketika zaman Umar, Ibnu Mas'ud dia bertugas sebagai guru agama di Kufah. Dan beliau memang seorang yang faqih, sehingga sahabat-sahabat yang lain ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika ada dia soalan, mereka ditanyakan, sahabat-sahabat Nabi ni ditanya soalan oleh orang lain, apa yang berlaku, tuan-tuan? Sahabat-sahabat yang lain apabila melihat Ibnu Mas'ud berada dalam majlis tersebut, mereka kata lebih baik kamu bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ketokohan dan kehebatan Abdullah ibn Mas'ud, faqih dia dalam bidang agama. Ali bin Abi Talib memuji Ibnu Mas'ud dan menyatakan sebagai Ibnu Mas'ud ini sebagai orang yang berilmu, yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Dan berkaitan dengan ilmu hadis, Abdullah ibn Mas'ud banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan ataupun bilangan hadis yang diriwayatkan ataupun dihafal oleh diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud iaitu sebanyak 840 hadis. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun 32 Hijrah
dalam usianya 65 tahun. Meninggal di waktu malam hari. Dia kemudian disolatkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu Zubair Al-Awwam. Telah pun diwasiatkan jika dia mati, dia minta untuk Zubair Al-Awwam bersembahyangkan dia. Baik. Kisah pengislaman Ibnu Mas'ud yang kita nak ceritakan, beliau di antara orang yang terawal memeluk ajaran Islam. Yang saya sebutkan tadi, iaitu di antara dikatakan orang yang ke-6. Kalau tidak yang ke-6 pun kita kata top 10 lah, 10 yang terawal memeluk ajaran Islam. Dan kisah pengislaman dia, kita teruskan. Pertemuannya dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar bermula daripada saat ketika mana dia mengembala kambing tersebut, sebelum dia menjadi sahabat Nabi dan menjadi pembantu peribadi bersama dengan Nabi. Abdullah Ibn Mas'ud, dia merupakan penggembala kambing, dan kambing tersebut adalah milik kepada Uqbah bin Mu'aiz. Ketika menjalankan tugasnya tersebut, masa dia menggembala kambing, Abdullah Ibn Mas'ud, dia telah melihat dua orang lelaki daripada kejauhan. Pada satu hari, dia melihat ketika sedang menggembala kambing, ada dua orang lelaki datang. Ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar oleh orang-orang Quraisy, kerana tidak senangnya orang Quraisy kepada Nabi dan Abu Bakar. Lalu mereka orang Quraisy mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dan sampailah kepada tempat Ibnu Mas'ud menggembala kambing tersebut. Lalu kedua lelaki tadi, kita kata Rasulullah dan Abu Bakar, mereka memberi salam kepada Ibnu Mas'ud. Lalu salah seorang daripada mereka bertanya, apakah ia memiliki susu untuk menghilangkan dahaga? Siapa yang bertanya? Di antara dua tadi, di antara Rasulullah dan juga Abu Bakar bertanya. Dia kata, ada tak wahai masa tu Ibnu Mas'ud ni masih lagi seorang remaja. Dia kata, wahai anak, dia kata, kamu ada tak susu untuk aku hilangkan dahaga? Apa jawapan Ibnu Mas'ud? Dia kata, sebelum Islam lagi, Ibnu Mas'ud ini dah jadi memang orang yang memang jujur dan tetap dalam amanahnya. Dia kata apa? Dia kata, maaf, aku hanyalah seorang penggembala. Dia kata, maaf, dia kata, aku hanya penggembala, ni kambing ni bukan aku punya. Dan Rasulullah SAW pun tidak mengetahui perkara tersebut, lalu bertanya sebab nak meminta bantuan kerana dahaga. Jadi kata Ibnu Mas'ud, dia kata, aku hanyalah seorang penggembala, kambing-kambing ini bukan milikku sehingga aku tak boleh memberi kalian minum. Dia kata, kambing ni bukan milik aku. Dia kata, kambing yang ada susu yang sihat ni, yang ada isi kantung-kantungnya, maka tak boleh diberikan kerana bukannya milik Ibnu Mas'ud, itu adalah milik tuannya, iaitu Uqbah bin Mu'aiz tadi. Dengan tegas Ibnu Mas'ud menjawab. Lalu bila tahu demikian, maka Rasulullah SAW pun bertanya, apakah kamu mempunyai kambing betina yang tidak lagi dikahwini? Apakah kamu mempunyai kambing betina tua yang tidak lagi dikahwini oleh salah seekor jantan? Tanya salah seorang lagi daripada mereka, yang tanya Rasulullah SAW. Jadi nak minta kambing yang ada susu tak boleh. Ibnu Mas'ud ni dia bertegas dan dia jaga amanah dia, tak boleh. Dia kata itu bukan hak milik dia. Lalu dia kata, okey, bagilah kambing yang tua, yang betina, ada kantung tapi tak ada susu dah, sehingga kambing jantan pun tidak mendekati unta betina, sehingga bukan unta, kambing, sehingga unta jantan pun tidak mendekati unta betina tersebut. Tanya Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, kata ada. Dia kata ada, dan dia pun bergegas ambil kambing yang dimasukkan tersebut. Kambing dah tua dah, tak ada apa pun. Maka keajaiban pun berlaku. Mukjizat Nabi SAW, Nabi sapu di kantung kantung kambing betina tersebut yang dah tua tadi. Lalu kambing yang mana kantung dia tadi kempis, tiba-tiba mendadak penuh setelah orang itu mengusap, setelah Nabi SAW mengusap dia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, temannya, bergegas mengambil batu yang cembung ataupun batu yang agak melekuk untuk menampung susu yang dihasilkan oleh kambing tersebut. Tiba-tiba, ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mereka bertiga minum susu tersebut hingga kenyang dan hilang dahaga mereka. Setelah itu, Rasulullah SAW pun mengusap kembali kantung susu kambing itu, sehingga jadilah kambing itu seperti sedia kala balik. Jadi kempis balik, tak ada susu balik. Jadi hanya mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Itulah pertemuannya. Kita kata apa? Itulah awal pertemuan
Rasulullah SAW dengan insan yang mulia ini ataupun tokoh yang hebat ini, iaitu Ibnu Mas'ud. Itu pertemuan 3 orang ini, jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ibnu Mas'ud. Pertemuan yang sangat membekas di hati Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika berada di Madinah, dia menceritakan kembali Rasulullah SAW pun apabila tidak ada, telah berwafat, diceritakan kembali pada mereka-mereka yang lain tentang pengalamannya, menceritakan tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah bagi padanya dia merasa seronok kerana pengalaman awal dia dapat memasuki ajaran Islam pada peringkat awal lagi, bersama dengan keislaman sahabat-sahabat yang awal, iaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pertemuan itu membuatkan Abdullah Ibn Mas'ud tanya-tanya siapakah dua lelaki tersebut. Mula dia tak kenal siapa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tapi tengok pada mukjizat tersebut, dia tahulah orang ini bukannya insan biasa. Lalu dia mencari jawapan. Setelah mengetahuinya, ia memutus untuk ikut bersama manusia yang mulia tersebut untuk memeluk ajaran Islam. Jadi kisah pengislaman Abdullah Ibn Mas'ud, dulunya beliau seorang penggembala kambing, dan akhirnya apabila berlakunya mukjizat Nabi SAW dan dia pun tertanya-tanya, dia pun pergilah belajar dan juga pergi mencari jawapan. Akhirnya dia pun memeluk ajaran Islam. Bermulalah perjalanan Ibnu Mas'ud, dan akhirnya dia menjadi seorang tokoh yang hebat kerana banyak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkenal ya Abdullah Ibn Mas'ud ini dengan keilmuan daripada bidang Al-Quran. Terkenal dia bukan setakat ilmu Al-Quran, banyak lagi lah, tetapi di antara dia kalau kita kaitkan dengan zaman tersebut, iaitu ilmu Ibn Mas'ud ini terkenal keilmuannya dengan bidang Al-Quran. Pujian Nabi SAW kepada beliau. Beliau selalu menemani Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud termasuk salah seorang sahabat dari sekian banyak sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Banyak sahabat yang pada masa itu mengumpulkan Al-Quran. Salah seorang dia siapa? Salah seorangnya Ibnu Mas'ud, yang mana dia mengumpulkan Al-Quran, dan sahabat-sahabat yang lain mengumpulkan Al-Quran secara menghafal, secara langsung, dengan menghafal secara langsung daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Ini sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, bukan pergi tasbih guru-guru biasa. Ada yang mungkin pengalaman menghafal Al-Quran, dapat dengan guru-guru yang mempunyai sahadat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di antara sahadat yang akan wujud iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud, kerana beliau di antara orang yang paling banyak sekali menghafal Al-Quran, terus daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud dia pernah berkata, dia kata, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, tidaklah satu surah pun yang diturunkan daripada kitab Allah kecuali saya mengetahui di mana surah itu diturunkan. Dia tahu surah itu diturunkan dekat mana, Makkiyah, Madaniyah ke, dekat Mina ke. Dia tahu di manakah surah itu diturunkan. Dan kata dia lagi, dan tidak ada satu ayat pun daripada kitab Allah kecuali aku mengetahui kepada siapa ayat itu diturunkan. Tuju kepada siapa pun dia tahu. Kafir ke, orang-orang munafik ke, sahabat-sahabat Nabi ke, dia tahu siapakah diturunkan tujuan ayat tersebut. Kemudian sekiranya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui kitab Allah dan tempatnya boleh didatangi oleh unta, maka aku akan berangkat menemuinya. Dia kata dia yang paling tahu setakat itu. Dia tahu di mana surah diturunkan, kepada siapa tujuan surah itu diturunkan. Kata Ibnu Mas'ud, sekiranya dia tahu ada orang lain yang lebih tahu daripadanya tentang kitab Allah, dia kata apa? Dan dia akan berangkat. Kalau dapat naik unta, dia akan berangkat pergi ke tempat tersebut untuk belajar dengan orang tersebut. Itu tentang keilmuan atau kehebatan Ibnu Mas'ud. Bukan senang mendapat menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran satu hal lah. Ini hafal Al-Quran daripada lisan yang paling utama, yang terus mengambil dengan Jibril, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud. Sambung lagi. Beliau, jadi Ibnu Mas'ud mengetahui Al-Quran dan waktu turunnya. Rasulullah SAW memujinya dan menganjurkan para sahabat untuk belajar dan menghafal Al-Quran daripada siapa? Daripada Ibnu Mas'ud tadi. Rasulullah SAW sendiri memuji Ibnu Mas'ud
dan juga menganjurkan para sahabat untuk belajar dengan Ibnu Mas'ud tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah Al-Quran itu daripada 4 orang. Siapa tokoh Al-Quran daripada zaman Nabi? Ada 4 orang. Yang pertama iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang paling awal sekali disebut oleh Nabi, Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang kedua Salim. Dikatakan Salim ini budak kepada Huzaifah. Muaz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Hadis sahih tuan-tuan, hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Jadi melihat kepada anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ramailah orang yang mengambil pelajaran daripadanya. Kan? Jadi anjuran daripada Nabi yang suruh kata belajar daripada Ibnu Mas'ud. Ramailah orang yang belajar daripada Ibnu Mas'ud. Dan kalau kita lihat Ibnu Mas'ud ni ramai anak murid dia. Orang dia kecil. Nanti kita akan cerita tentang tubuh badan siapa? Ibnu Mas'ud ni sangat kecil aja, tapi orang yang hebat, anak murid dia pun ramai. Ibnu Mas'ud ramailah yang mengambil pelajaran daripada dia, sehingga saya ingat selepas daripada kewafatan Nabi SAW, banyak di kalangan tabi'in yang mengambil ilmu daripada Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud ni, dia keluar untuk pergi solat subuh, dia keluar awal, tapi sebelum dia keluar telah ramai orang-orang berada di hadapan rumahnya untuk pergi ke solat subuh bersama dengan Ibnu Mas'ud. Pernah sekali di antara orang yang pernah menunggu Abu Musa al-Asy'ari. Dia pun seorang sahabat Nabi, tapi dia pun tunggu Ibnu Mas'ud untuk pergi solat bersama dengan Ibnu Mas'ud pergi ke masjid. Tapi Ibnu Mas'ud dengan reaksinya, dia sangat tenang dan tidak riak. Pada dia kata tidak, dia kata pergilah kalian, kerana ini akan menjadi fitnah kepada kalian dan akan menjadi fitnah kepadaku. Kita kalau ada orang suka kita, sanjung kita, kita suka. Ibnu Mas'ud dia tenang dia. Dia juga dia menganjurkan agar tidak ada sebarang perasaan riak ataupun tidak ada perasaan taksub kepada diri dia sendiri. Baik. Sambung lagi, maka ramailah orang mengambil pelajaran Al-Quran daripada Ibnu Mas'ud, mengamalkannya dan membaca, menghafal. Banyak kan orang yang mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada Ibnu Mas'ud. Serta Ibnu Mas'ud apabila dia menyampaikan ilmu tentang Al-Quran, dia menjelaskan dan memperingatkan kepada mereka masalah-masalah penting jika terdapat kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Dia kata yang paling penting, dia kata dia selesaikan beberapa kekeliruan kalau mereka tidak faham dalam membaca Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud saat mengajarkan Al-Quran, dia kata apa? Aku telah membacanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak pentingkan apa lagi? Orang kata betul ke baca macam ni? Ada kejap baca Maliki Yaumiddin, ada kejap baca Maliki Yaumiddin, dalam bentuk perbezaan qiraat. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Dia kata aku telah membaca ayat ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kepada para sahabat yang lain, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang baik seperti mana pertama kali turunnya Al-Quran. Bagaimana kata pertama kali turun? Daripada Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada para sahabat yang lain, kalau kamu hendak baca Al-Quran sebagaimana seperti pertama kali diturunkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah seperti bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Punya tepat dan jelas ya bacaan Ibnu Mas'ud dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Sambungan lagi tentang pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud juga dianugerahkan suara yang merdu. Satu cerita selain daripada nota yang saya sediakan, pada satu hari Abdullah Ibnu Mas'ud berada dalam masjid dan dia membaca Al-Quran dalam solat dia. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah dan Umar Al-Khattab berjalan di tepi masjid tersebut, mendengar dengan baik bacaan tersebut, tunggu tentang bacaan yang baik tersebut. Dan kemudian apabila mereka melihat masuk ke dalam masjid, itu adalah bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ketika itu Abdullah Ibnu Mas'ud selesai daripada solat dia, mengangkat tangan untuk berdoa. Rasulullah kata apa? Doalah wahai Abdullah, kerana sungguhnya doa kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bermaksud bacaan yang sungguh baik, sehingga sahabat-sahabat yang lain pun apabila Abdullah tidak baca Quran di hadapan orang, saya silap dengan diri sendiri pun kita takut. Sebab apa? Bacaan yang mungkin tidak sehebat Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik, sambung kita. Rasulullah SAW suka meminta Abdullah Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran untuknya,
Satu hari Rasulullah SAW ingin mengetahui bacaan Al-Quran yang telah diajarkan kepada anak didiknya itu. Dia pun nak dengar macam mana Abdullah Ibn Mas'ud ini baca Al-Quran. Sebab dia diajar sendiri oleh Rasulullah SAW. Dia kata, kemudian Rasulullah pun berkata kepada Ibn Mas'ud, dia kata, bacakanlah Al-Quran kepadaku, wahai Ibn Mas'ud. Kata Nabi, sabda Nabi SAW kepada Ibn Mas'ud, aku membacakan. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku membacakan untuk anda, padahal kepada anda lah ia diturunkan. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak baca untuk kamu ke? Padahal Al-Quran diturunkan kepada kamu dahulu. Jawab Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW sebut apa? Dia kata, sesungguhnya aku suka mendengar daripada orang lain. Perintah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Abdullah Ibn Mas'ud dia membacakan surah An-Nisa. Ketika masa tersebut dia baca surah An-Nisa. Ketika bacaan Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat yang ke-41, maka bagaimanakah orang-orang kafir nanti? Yang bermaksud, maka bagaimanakah orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi ke atas mereka itu sebagai umatmu. Nabi itu terus berkata, bacaan yang sungguh khusyuk oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud. Ketika sampai ayat 41 tersebut, kata Nabi apa? Cukup. Dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, cukuplah. Berhentilah sampai situ saja bacaanmu. Ibnu Mas'ud berhenti dan melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalu Ibnu Mas'ud pun berkata, ternyata pada kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berlinangan air mata. Jadi dua kita boleh lihat. Satu, betapa orang kata betapa tingginya perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Lalu tapi kita nak bincangkan tentang pujian Nabi, iaitu tentang bacaan yang sungguh baik, sehingga Rasulullah SAW sendiri pun berlinangan air matanya dan mampu untuk khusyuk mendengar bacaan Abdullah Ibn Mas'ud. Saya tak tahulah macam mana kalau kita baca pula di hadapan kita baca dengan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah pasti tidak akan tertawakan kita. Tapi bagaimana agak di kualiti bacaan kita nak dibandingkan dengan bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik, lagi di antara kisah Abdullah Ibnu Mas'ud, kisah seorang salaf ini tentang kehidupannya, iaitu kisah yang terkenal Abdullah Ibnu Mas'ud ini, iaitu kisah ditertawakan kerana mempunyai betis yang kecil. Itu kita cerita di awal tadi. Abdullah Ibnu Mas'ud ini dia apa? Dia mempunyai tubuh badan yang kecil aja badan dia. Suatu hari Abdullah Ibnu Mas'ud dia ingin mengambil sebatang ranting di pohon untuk dijadikan siwak, ataupun kita kata apa, siwak ni kayu sugi. Satu hari dia nak ambil, dan ketika dia berada di atas pohon tersebut, tiba-tiba angin pun berhembus agak kuat. Ada angin yang agak kuat. Apa yang berlaku? Tersingkaplah bahagian bawah pakaian, terangkat jubah. Bila angin tersebut bertiup, terangkat jubah Ibnu Mas'ud tadi. Saat itu terlihat kedua telapak kaki dan betis yang kecil ya, betis kecil. Kecil macam mana dia? Tubuh dia kecil. Sahabat-sahabat yang lain Nabi pun badan-badannya ada yang besar. Lalu apa yang berlaku? Pada sahabat yang ketika itu tidak jauh daripadanya seketika tertawa ataupun tertawa kerana melihat betis dan kaki yang kecil yang dimiliki oleh Abdullah Ibn Mas'ud tadi. Ini cerita yang sangat terkenal, tuan-tuan. Cerita pasal bagaimana timbangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab-bab tertentu menceritakan tentang iman kepada mizan ataupun timbangan Allah Taala. Sambung balik cerita pasal betis yang kecil tadi. Sahabat-sahabat Nabi pun mereka pun tertawa. Dia kata, Allah, kecil kan? Bukan nak tertawakan sengaja jelah. Mungkin agak perkara tersebut unik pada mereka. Sehingga Rasulullah SAW pun akhirnya bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian sedang tertawakan? Kata Rasulullah dah tahu, tapi dia nak bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian semua tertawakan? Lalu jawab sahabat-sahabat yang lain, dia kata apa? Kedua betis Abdullah Ibn Mas'ud yang kecil, wahai Nabi Allah. Dia kata kami tertawa sebab melihat betis Abdullah Ibn Mas'ud ini kecil, wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pun menjawab, dia kata, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud di mizan tadi. Nampak? Baru betis si Abdullah Ibn Mas'ud. Ketika ditertawakan tadi, Nabi memuji ataupun kembali, kita kata apa, backup lah kan. Abdullah Ibn Mas'ud ini dia kata apa? Dia kata betis itu sewaktu di akhirat nanti
Dia kata lebih berat timbangan dia daripada gunung Uhud di mizan nanti. Di timbangan Allah Ta'ala lebih berat daripada gunung-gunung Uhud. Berapa besar gunung Uhud? Besar. Tuan-tuan pernah pergi umrah tengok. Besar lah. Gunung besar. Lihat bagaimana betis yang nampak kecil rupanya mempunyai timbangan yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab tawa sahabat yang tadi, akhirnya membuatkan sahabat-sahabat yang lain terdiam, tidak berkata apa-apa. Kerana apa? Kerana kagum dengan bagaimana pujian Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud, dan juga melihat kepada besarnya dikatakan peranan ataupun keimanan, ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abdullah ibn Mas'ud, walaupun betisnya sahaja lebih berat daripada gunung Uhud di mizan nanti. Semoga Allah Ta'ala berikan kita juga timbangan yang berat di hadapan Allah Ta'ala nanti. Semoga Allah Ta'ala timbang kita dengan timbangan yang baik, amalan-amalan yang berat di hadapan Allah Ta'ala. Sambung, balik kepada kita punya tema kita, kemuncak kita, kisah Ibnu Mas'ud berkaitan dengan ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang ada di kisah Ibnu Mas'ud ini, ada beberapa kisah. Dan kita ambil kisah ini berkaitan dengan dialog di antara Khalifah Umar Al-Khattab dengan kumpulan kabilah yang padanya terdapat Abdullah ibn Mas'ud. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam satu perjalanan. Dia terserempak dengan sebuah kabilah. Dalam satu perjalanan di waktu malam, dia terserempak dengan satu kabilah, satu kelompok lah kita kata. Ada golongan-golongan yang terdapat dalamnya mengendarai unta, ada nak bawa makanan dan sebagainya. Malamnya sangat gelap, bagi tertutup tirai, tak nampak muka, tak nampak, menutupi pandangan setiap penunggang kabilah tersebut. Tak nampak, dalam memang gelap, tak kenal tengah malam, lampu tak ada. Sebenarnya kita lihat ataupun yang kita tahu dalam kisah tersebut, Abdullah ibn Mas'ud turut berada dalam kabilah tersebut, tapi tidak diketahui oleh siapa? Tidak diketahui oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar memerintahkan seorang pengawalnya agar bertanya kepada kabilah tersebut. Dia terserempak ni. Jadi Umar pun dia minta apa? Dia kata, wahai pengawal, pergi tanya kabilah tersebut. Pergi tanya. Lalu dia tanya oleh pengawal tersebut. Dia kata, hai kabilah, daripada mana kalian? Dia kata, kabilah ni daripada mana? Tiba-tiba jawapan yang keluar daripada kumpulan kabilah tersebut, dia kata apa? Min Fajil Amiq. Dia tanya lagi kepada kumpulan kabilah tersebut, hendak ke mana kalian? Jawab Abdullah daripada kumpulan tersebut yang tidak diketahui oleh Umar adanya Abdullah ibn Mas'ud dalam kumpulan tersebut. Dia kata apa? Ke Baitul Atiq, ila Baitul Atiq. Nak pergi ke Baitul Atiq. Baitul Atiq ni apa? Baitul Atiq ni Kaabah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 33 pula. Tadi Fajil Amiq, surah 22 ayat 27. Di Baitul Atiq terdapat dalam surah 22 ayat 33. Lagi sekali, soalan Umar Al-Khattab secara spontan dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dalam tidak sedarnya Umar katanya adanya Abdullah ibn Mas'ud dalam kumpulan tersebut, dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud dengan ayat Al-Quran. Daripada Fajil Amiq ke Baitul Atiq, iaitu nak pergi ke mana tu? Baitul Atiq daripada Madinah, nak pergi ke Mekah. Kata Umar Al-Khattab pada masa tersebut, Umar pun sedar. Umar kata apa? Ada di antara mereka ni pasti ada orang alim. Kata Umar, mesti ada orang alim. Jawapan aku semua dijawab dengan Al-Quran. Spontan, bukan nak dirancang pun soalan tersebut. Macam kita kan. Lalu kemudian diperintahkan lagi oleh Umar. Umar pun bertanya lagi. Dia kata, ayat Al-Quran yang manakah? Umar pun dia rasa seronok. Umar pun nak uji kumpulan tersebut. Ni semua spontan ni. Dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nampak keilmuan Abdullah ibn Mas'ud. Al-Quran umpama seperti air. So, tanya dia dapat jawab. Tanya dapat jawab. Di antara mereka, kata Umar, pasti ada orang alim. Kemudian diperintahkan lagi, ditanya lagi oleh Umar Al-Khattab. Dia kata, ayat Al-Quran yang manakah yang paling kukuh ataupun yang paling ampuh, yang paling kuat? Kata, ayat Al-Quran mana? Alang-alang tanya soalan, Al-Quran yang keluar, dapatlah menuntut ilmu. Bagi Umar Al-Khattab, dia bijak juga. Dia nak mencari, orang kata apa, manfaat daripada orang yang alim terdapat di kabilah tersebut. Lalu Umar tanya, siapakah ayat manakah yang paling kuat? Ayat manakah yang paling ampuh, yang paling kukuh? Lalu dijawab oleh Abdullah. Ingat tadi
Umar Al-Khattab tak tahu Abdullah berada dalam kumpulan tersebut. Dijawab oleh si fulan tadi. Dia kata ayat yang paling kuat ialah atau yang paling ampuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ila akhir ayat, sampai ke akhir ayat surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 255, iaitu ayat kursi. Umar suka. Umar dia suka. Lalu Umar bertanya lagi. Dia kata, ayat manakah yang lebih kuat hukumnya? Umar tanya lagi. Baik, dia kata, bagus. Dia kata, ayat mana pula yang paling kuat hukumnya? Dia kata, sesungguhnya Abdullah pun menjawab lagi. Abdullah Ibn Mas'ud menjawab lagi daripada surah An-Nahlu, surah yang ke-16 ayat 90. Abdullah menjawab dengan maksudnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Surah daripada surah An-Nahlu 16 ayat yang ke-90. Umar terkejut lagi. Soalan dia tanya spontan, dijawab spontan dengan ayat Al-Quran. Dan Umar nak bertanya lagi. Banyak sebenarnya dari riwayat yang lain kata ada banyak soalan Umar kepada kumpulan tersebut yang dia tidak sedar dalamnya ada Abdullah Ibn Mas'ud. Tapi Umar bertanya, dijawab dengan ayat Al-Quran. Tanyakan lagi kepada mereka, manakah ayat yang mencakupi kesemuanya? Ayat yang mencakupi semuanya. Kata Umar, Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah pula dijawab oleh Abdullah Ibn Mas'ud, surah 99 ayat yang ke-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya akan diperlihatkan, dan barang siapa yang membuat kejahatan walau sebesar zarah, maka akan diperlihatkan. Demikianlah seterusnya. Ketika Umar perintahkan pengawalnya untuk bertanya Al-Quran, Ibn Mas'ud menjawab terus dengan ayat Al-Quran tersebut dengan tegas dan tepat. Nak ditanya kepada dia, dijawab pula dengan tegas dan tepat. Sehingga akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Akhirnya Khalifah Umar pun bertanya, dan bertanya tadi dia gelap tak nampak siapa. Lalu Umar pun bertanya, adakah dalam kabilah kalian terdapat Abdullah Ibn Mas'ud? Kata Umar, adakah dalam kumpulan kalian ini terdapat Abdullah Ibn Mas'ud? Jawab mereka, ya, ada. Ada Abdullah Ibn Mas'ud dalam kumpulan mereka. Hebatlah. Ada orang yang tokoh Al-Quran berada dalam sekeliling kita. Sepatutnya kita suka dan mengambil manfaat daripadanya. Umar Al-Khattab, tanpa walaupun dia kenal siapa orang yang berada dalam kabilah tersebut, dia tetap mengambil manfaat. Pada masa itu dapat peluang, tanyalah orang-orang berkaitan dengan Al-Quran. Kita nak baca Quran, nak faham seperti mana Ibn Mas'ud, mungkin kita ni agak orang-orang yang sukar ataupun bukan bidang kita. Tengok Umar Al-Khattab mengambil manfaat. Dan tentu bila Umar bertanya, adakah Abdullah Ibn Mas'ud yang terdapat dalamnya, maka dikatakan ya, ada. Itu kita kata apa? Di antara kisah Abdullah Ibn Mas'ud dengan Al-Quran. Memang sangat ingatannya sangat kuat. Dan tuan-tuan boleh bayangkan, di antara riwayat yang lain, Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan dia mengambil sehingga 70 ayat Al-Quran terus daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 sanad, orang kata sibuk bincang pasal sanad kan. 70 surah daripada Al-Quran diambil terus oleh Abdullah Ibn Mas'ud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita diberikan peluang untuk menjadi orang yang baik ataupun orang yang hebat dalam bidang Al-Quran, mencontohi sifat Abdullah Ibn Mas'ud ini. Baik. Tuan-tuan, kita pergi pada amrah dan kesimpulan. Amrah dan kesimpulan yang boleh kita ambil daripada Abdullah Ibn Mas'ud ini, kita dah berada di penghujungnya. Amrah dan kesimpulan daripada kisah Abdullah Ibn Mas'ud, iaitu yang pertama, ilmu yang paling utama diberi perhatian daripada kalangan sahabat Nabi SAW, iaitu ilmu Al-Quran. Ilmu yang paling utama diberi perhatian dari kalangan Nabi kita, daripada kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, iaitu ilmu Al-Quran. Tentulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kitab yang terutama mengandungi segala ilmu dalam Islam ini, iaitu ilmu Al-Quran. Maka kita pun patut belajar daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, memberi perhatian terhadap Al-Quran. Yang kedua, kisah pasal fizikal tadi, fizikal yang kecil, betis yang kecil. Memang fizikal Ibnu Mas'ud ni fizikal yang kecil. Jadi kita ambil pengajaran halangan fizikal, contohnya tubuh badan yang kecil Ibnu Mas'ud tadi,
halangan fizikal tidak menghalang Ibnu Mas'ud untuk cemerlang dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Kita kata apa? Halangan fizikal. Jadi kita, kalau tubuh badan kita sihat, maka kita sepatutnya menjadi orang yang lebih baik lagi dengan orang kata apa, dengan tentulah kita tak mampu untuk menjadi Abdullah Ibn Mas'ud, tapi kita mampu berusaha dengan sebaik mungkin bagi mencontohi tokoh yang hebat ini, iaitu Ibn Mas'ud dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pengajaran kita, iaitu kita lihat sungguh indah, kisahnya sungguh cantik dan sungguh indahnya hidup ini sekiranya kita mampu untuk berbicara dalam apa jua keadaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kata-kata apa yang lebih baik lagi daripada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ahsanu mimman qawlan da'a ila Allah. Dan apakah seruan yang paling hebat lagi? Mudah-mudahan yang pertama Allah Taala berikan kita yang pertamanya kekuatan untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar satu hal, tapi kita harap kekuatan daripada Allah untuk kita beramal dengan ayat-ayatnya. Yang kedua, kita berharap Allah Ta'ala berikan kita pengampunan dalam keadaan kita belajar. Banyak lagi kelemahan kita dan untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang ketiga, kita berharap Allah Ta'ala berikan kita jalan untuk kita mencontohi sahabat Nabi ini, Abdullah Ibn Mas'ud, dalam ketokohan beliau terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya kira sampai di situ sahaja perbincangan kita. InsyaAllah pada lain masa ataupun esok, InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam jam 6.45 macam tu. Kita membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu, tentang membincangkan tentang kisah kaum salaf bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Saya kira yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sebagaimana biasa, kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hinggalah kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang penuh oleh nikmat, bukan jalan orang yang berkahi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salaha min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bala bencana, kesukaran hidup, buruknya takdir serta hinaan atau cemoohan orang-orang yang memusuhi. Ya Allah, selamatkan kami daripada wabak ini. Lindungilah ahli keluarga kami, ya Allah, dan lindungilah pasukan-pasukan yang menjaga keselamatan dan juga pasukan-pasukan kesihatan menjaga keselamatan kami, kesihatan kami di masa hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.